Ih. Kenapa ni, Sean? Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tergaru-garu. Bukanlah, cikgu. Yang nyamuk ni ganggu saya, cikgu. Nyamuk ganggu? Ni mesti ada tempat pembiakan nyamuk ni dekat rumah kamu ni. Cikgu, tapi saya tak bela nyamuk, cikgu. Memang kamu tak bela. Tapi mesti dia ada. Kalau macam tu, jom kita pergi tengok. Dekat mana pembiakan nyamuk tu yang bertepuk ni. Okey, jom cikgu, jom. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti pakailah pelitup muka, bila pakai itu pakai dengan betul. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun, bukan air saja ya. Dan gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini seperti yang anda nampak tadi ada seorang cikgu kan? Jom kita persilakan Cikgu Farah. Hai cikgu, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okay. Sihat ke? Sangat sihat cikgu. Cuma nyamuk tu tadi ganggu saya cikgu. Ya. Okey, tetapi sebelum kita mulakan, boleh tak cikgu pun amalkan SOP, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Dan seperti yang anda nampak di rumah kan, jarak di antara saya dengan cikgu tu lebih daripada 1 meter kan cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton kita di rumah? Hai, Assalamualaikum. Cikgu Farah di sini. Okey, hari ini kamu bertemu dengan Cikgu Farah dari Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Alor Star Kedah. Kita akan bawa tajuk yang best hari ini. Ya, tetapi sebelum tu, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai, selamat tengah hari. Hai. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan siapa di atas sana? Amani. Ya, ada Amani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amani Nur Hayat. Binti Buah Hari, boleh panggil saya Amani. Terima kasih Amani. Dan seterusnya kita ada Iman. Hai Iman, jangan lupa pasang mic ya, tak dengarlah suara anda. Ya, pasang mic ya. Iman boleh kuat sikit Iman? Nama saya Nur Saya Binti Muhammad Suwati, boleh panggil saya Iman. Okey, terima kasih Iman. Dan seterusnya kita ada Hakimi. Assalamualaikum. Saya Lutfi Menteri Afandi. Kamu boleh panggil saya Lutfi saja. Lutfi. Lutfi. Okey, terima kasih Lutfi. Dan seterusnya kita ada Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Adam Fatihi, boleh panggil saya Adam. Okey, terima kasih Adam. Siapa lagi yang belum? Saya rasa Aidil. Siapa? Aidil. Aidil. Silakan Aidil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aidil Syazwan bin Safa Effendi. Boleh panggil saya Aidil. Okey. Terima kasih. Dan akhir sekali adik. Akhir sekali yang baru masuk tadi. Ya, Siapa adik tu? Syifa. Silakan Syifa. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syifa Adia. Binti Muhammad Adia Syifi. Boleh panggil saya Nurul Syifa. Okey, Syifa. Okey, terima kasih Syifa. Adakah anda bersedia untuk penembakan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Dah? Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan penembakan kita. Tapi sebelum tu, saya nak tanya. Tadi kan ada nyamuk. Ya. Tapi kita sebenarnya akan belajar tentang nyamuk ke apa, Ibu? Kita akan belajar hari ini penyakit
bawaan nyamuk. Pendidikan kesihatan penyakit bawaan nyamuk. Dengan nyamuk, dengan biasa-biasa je kan? Tetapi membawa penyakit yang bahaya. Kena ingat. Kamu tadi kan Sean? Tergaru-garu kan? Memang bahaya tu. Jadi kena berhati-hati. Cikgu. Kena mencegah penyakit dan juga mencegah pembiakan nyamuk kan cikgu. Dan saya nampak di hadapan kita ni ada macam 2 gambar nyamuk cikgu. Okey, kita tengok di sini ada 2 gambar nyamuk. Satu nyamuk ni adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes betina. Nyamuk Aedes betina, dan satu gambar lagi adalah nyamuk tiruk betina. Nyamuk Aedes betina, nyamuk tiruk betina. 2 ekor sahaja nyamuk ini kita nak belajar. Tak boleh banyak-banyak. Nanti tak ingat pula Tak ingat pula sebab tahap 1. Dan lagi satu, nanti kalau kita terlalu banyak ingat, yang tiruk tu jadi teruk pula. Alamak. Jangan teruk ya. Okay. Nyamuk tiruk. Betul. Dan sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi penerbangan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Dapat pun. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Farah. Baiklah, untuk hari ini subjeknya adalah pendidikan kesihatan dan topik ini adalah penyakit bawaan nyamuk. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan penerokan kita cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak suruh kamu tengok replika nyamuk yang cikgu bawa ni. Besarnya cikgu. Cikgu bela nyamuk ni. Ni nak bela dia makan tahun ni. 7 tahun baru boleh dapat yang macam ni. Okey, ini adalah replika nyamuk. Cikgu tahu kamu semua mesti pernah tengok nyamuk. Pernah. Semua orang pernah tengok nyamuk dan semua orang pernah digigit nyamuk. Jadi kadang-kadang nyamuk tu kecil, betul tak? Bila kita digigit, kita terus tanpa kita tak sempat nak tengok. So cikgu bawakan khas replika nyamuk untuk kamu tengok gambaran sebenar nyamuk. Bila besar dia ada sayap. Lagi dia ada apa? Kita tanya murid-murid kita apa yang mereka nampak daripada siapa nak jawab? Kita. Apa yang kamu nampak dengan replika nyamuk? Okey. Boleh jawab? Tadi cikgu dah bagi tahu ada sayap kan? Lagi ada apa? Siapa nak cuba jawab? Lufki nak cuba ke? Bukan, Adam. Adam. Okey. Ada apa Adam? Ada sayap. Lagi? Okey cikgu, saya cuba tolong ya. Okey. Dia ada mata cikgu, mata yang macam warna putih tu. Mata mesti kena ada, kalau tak dia nak nampak macam mana kan? Okey, Adam. Adam, silakan. Adam? Saya. Ya Adam. Ada kaki. Ada kaki dia. Kaki banyak tu. Okey, lagi? Assalamualaikum. Warna apa? Ya. Okey, silakan Amani. Sesungut. Okey, Aidil. Warna apa? Nyamuk? Dia ada jarum panjang. Jarum panjang. Dia macam straw kan? Ya. Okey. Okey, warna apa nyamuk ni? Hitam putih. Hitam dan putih. Okey. Yang cikgu tunjukkan gambar di sini, nyamuk Aedes betina dan nyamuk tiruk ni, dia ada 2 perbezaan dia. Perbezaan dia mestilah nama nyamuk, betul tak? Ya, betul. Jadi perbezaan dia daripada saiz. Okey, yang nyamuk Aedes betina ni dia lebih besar sikit. Yang nyamuk tiruk ni dia kecil sedikit. Dan nama dia confirm lah dia nama yang berbeza. Dan yang kamu perlu tahu, kedua nyamuk ni membawa penyakit. Dua-dua nyamuk ni membawa penyakit, tetapi ini bawa penyakit lain, yang ini bawa penyakit lain. Penyakit apa tu? Penyakit demam denggi dan demam malaria. Okey.
Untuk nyamuk Aedes betina, Ya. apabila pesakit dijangkiti, dia akan mengalami demam denggi. Kamu pernah kena demam denggi? Oh, nasib baik tak pernah, Okey, Ego. bagus. Kawan saya pernah. Okey, dan nyamuk tiruk betina, kalau dia dijangkiti, kena gigit, Ya. dia akan mengalami penyakit demam malaria. Okey, ya. Syah, you boleh bacakan dekat saya Yang ini tu? demam denggi yang sana. Yang sana? Yang sana. Okey, saya balik ke sini, Ego. Ya. Saya bacakan. Bacakan. Yang Kita ini dengar abang adalah, kita baca. Ini adalah cara merebak. Ya, cara dia merebak. Okey, saya Mula-mula mulakan dulu macam di mana? sini. Nyamuk Aedes betina pembawa virus denggi. Ya, Lepas okey. tu, Dia bawa. nyamuk Aedes betina menggigit pesakit denggi. Ya, dia gigit pesakit yang mengalami demam denggi. Okey. Seterusnya. Seterusnya nyamuk Aedes betina menggigit orang sihat. Orang sihat dan menjangkitinya. Ya, begitulah cara dia merebak. Dia membawa virus, lepas tu dia gigit pesakit yang mengalami demam denggi. Ya. Dan menggigit pula yang sihat kita ni. Dan kita mendapat demam denggi. Jahatnya nyamuk denggi ni. Sebab tu kita kena berhati-hati kan, Ego? berhati-hati tu macam mana? Kejap lagi kita akan terangkan. Okey, seterusnya. Kalau demam malaria, cara merebak dia macam mana? Saya cuba baca, Ego. Ya, boleh baca. Okey, so nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria. Okey, so nyamuk tiruk betina menggigit pesakit demam malaria. Ya. Seterusnya, nyamuk tiruk betina membawa parasit malaria. Ya, parasit. Dan nyamuk tiruk betina menggigit orang yang sihat dan menjangkitinya. Ya, sama juga. Cumanya nyamuk Aedes pembawa demam denggi. Ya. Dan nyamuk tiruk betina membawa demam malaria. Okey. Bahaya. Dua-dua ni sangat bahaya. Boleh juga membawa maut. Ui, boleh, Cikgu? Boleh. Akan membawa maut jika penyakit ini kronik, teruk. Pernah dengar tak demam denggi berdarah? Pernah. Anak-anak murid kita pernah dengar tak demam denggi berdarah? Okey, ada tak antara kamu pernah terkena demam denggi ataupun demam malaria? Ada tak? Ada? Tak pernah? Tak pernah. Alhamdulillah. Syukur. Bagus. Ada. Maknanya mereka menjaga kebersihan. Bagus. Okey. So, di sini cikgu nak tunjuk. Okey, kita tengok macam mana nyamuk ni boleh membesar. Ya, membesar macam mana? Okey. Ya. Mula-mula dia bertelur. Dia bertelur. Apabila bertelur, dia menjadi larva. Ni tengok ni. Yang tu jentik-jentik kan, Ibu? Yes, jentik-jentik. Lepas dia jentik-jentik tu dia menjadi larva. Kemudian pupa terus menjadi nyamuk. Dia bukan seekor nah. Ya. Banyak. Banyak. Jadi bagaimana kita nak menghindar semua ni. Nyamuk ni memang dia akan hidup, betul tak? Ya, betul. Binatang ni dia akan cari tempat kehidupan dia. Ya. Tetapi nyamuk-nyamuk ni yang kita belajar nyamuk hari ni, macam mana kita nak elak nyamuk-nyamuk ni, kita nak elak penyakit-penyakit tu, kita kena tahu. Kita kena tahu macam mana, bagaimana kita nak elak penyakit demam denggi dan demam malaria. Ya. Okey. Ada soalan tak? Ada nak tanya ke telur tu dekat mana kan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, faham Nampaknya ni. mereka faham lah, Ibu. Mereka faham. Okey, macam Lufki tu faham ke? Lutfi. Macam serius je, senyumlah sikit, Luffi. Okey, Luffi. Itu dia senyumannya begitu jelita dia sangat. Dia serius ataupun dia takut? Tak, saya rasa dia fokus, Ego. Dia beri perhatian sepenuhnya, Ego. Maknanya kamu faham ada dua jenis demam, iaitu demam denggi dan demam malaria. Jadi kalau boleh kita tak nak langsung nyamuk-nyamuk ni membiak. Sebab apa? Kita tak nak nyamuk ni membiak. Sebab tadilah. Yalah, sebab kita kalau tak mau dia membawa penyakit membawa ataupun virus. Penyakit. Macam cikgu sebutkan tadi kan, kalau ada penyakit tu dibawa oleh nyamuk. Kalau nyamuk tu tak ada, maka penyakit pun tak boleh disebabkan. Tanpa nyamuk tiada penyakit. Ada soalan tak?
Tak ada soalan. Okey, mungkin saya boleh tanyalah juga salah satu Tak ada soalan, kita nak tanya soalan. Okey, kita tanya pula Adam. Adam okey Adam? Adam Fatih. Okey, saya tanya anda soalan ya. Penyakit apa yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Anda tahu tak jawapan? Penyakit apa yang membawa? Betul. Okey, bagus Adam. Faham tu? Dan seterusnya Iman. Iman, apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk tiruk? Nyamuk tiruk bawa penyakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Tapi penyakit jenis apa? Tadi cikgu bagi tahu 2. Salah satu dengue. Dengue itu oleh nyamuk Aedes. Nyamuk tiruk tu membawa penyakit nyamuk apa? tiruk kalau dia menggigit dan menyakiti, dia dapat demam apa? Demam malaria. Betul. Siapa yang tulis tadi? jawab. Amani. Terima kasih Amani. Dan juga jawapan betul oleh Iman ya. Ya. Dan cikgu, saya tanya untuk nyamuk daripada telur menjadi dewasa biasanya akan ambil berapa lama? Okey, bagus soalan tu Sean. Ya. Okey, kitaran nyamuk dari telur hingga nyamuk dewasa hanya mengambil masa 7 hari. Bukan 7 tahun, 7 hari. Laju tu ego. Laju. Sebab itulah kita kena elakkan daripada dia menjadi ataupun nyamuk menjadi dan besar lah kan. Ya. Macam saya kalau saya ada kucing kat rumah dia untuk mengambil masa yang sangat lama untuk dia menjadi dewasa. Betul. Tapi untuk nyamuk tu 7 hari 7 hari dia dah boleh menjadi seekor nyamuk. Ya. Dan nyamuk tu Ya. memang dia akan membawa penyakit. Betul. Dan nyamuk-nyamuk ni bukan je satu kucing lain juga macam Sean bagi contoh tadi kan. Ya. Okey, kucing dia Sean dah ada bela kucing. Kucing ada bawa penyakit apa tak? Mesti ada kan? Kalau dia bersih tak ada lain. Ya. Itu jawapan yang bagus. Ya. Mesti ada binatang yang membawa virus, penyakit, tapi kita kena mengelakkan dia dengan cara menjaga kebersihan, kita jaga kucing. Tapi nyamuk ni tak ada orang bela. Yelah. Nyamuk tak ada orang bela ada orang bela nyamuk ke? Peliharaan memang tak ada. Itu ada di antara anda. Murid kita ada dalam talian tu, adakah anda bela nyamuk? Kalau ada, angkat tangan. Ada tak? Abang Syah yang bela, dia angkat tangan. Bukan saya. Saya tanya je. Sebab tadi kamu ingat tak, Abang Syah ni dia duduk tepuk, tergaru-garu kan. Jadi cikgu cakap mesti ada tempat pembiakan nyamuk. Sebab tu cikgu nak pergi cek rumah Abang Syah ni. Saya terbela tanpa rela itu sebenarnya yang kita nak tahu. Kadang-kadang kita tak sedar nyamuk itu berada di sekeliling kita, yang kita tak sedar, yang kita tak ambil tahu. Betul. Tapi semestinya memang ada di persekitaran kita. Cuma kita kena ambil tahu langkah untuk mengelak. Jangan bagi ada. Ya, betul. Jangan sesekali, sebab penyakit-penyakit demam malaria dan demam dengue ini adalah penyakit yang boleh membawa maut. Ya, betul. Bukan saja maut, tetapi juga simptom-simptom yang nanti kita akan bincangkan nanti, yang memang membuatkan hidup kita tak senang. Betul. Tak senang, walaupun apa pun penyakit memang akan membawa simptom. Sama ada memang ada banyaklah, nanti kita akan sentuh, tapi memang yang paling teruknya situasinya apabila bolehlah maut daripada penyakit yang disebutkan tadi, iaitu penyakit dengue, demam dengue dan demam malaria. Dan seperti tadi kan, pada permulaan tu cikgu dah tunjukkan kepada saya bahagian-bahagian rumah saya yang mungkin membawa ataupun merupakan tempat pembiakan ataupun tempat tinggal ataupun tempat nyamuk tersebut boleh bertelur dengan sesuai. Betul. Saya pun tak tahu ada tempat-tempat ni. Ada. Dan selepas ni kita akan tengoklah di manakah tempat-tempat yang sesuai untuk nyamuk bertelur ataupun membiak. Dan daripada sana kita juga boleh belajar bagaimana kita boleh mengelakkan daripada tempat tersebut, adanya tempat tersebut. Betul. Dan juga bagaimana kita boleh mengurangkan ataupun menghapuskan pembiakan nyamuk. Tetapi yang semua tu kita akan buat selepas ini. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Ada lagi.
Tahukah anda, pesakit demam denggi dan malaria akan mengalami simptom seperti demam panas, sakit kepala, lemah badan, sakit otot atau sendi. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Farah. Okay, sebelum ni kita dah bincang dah kitaran pembesaran nyamuk dan juga jenis nyamuk yang membawa penyakit iaitu penyakit denggi dan juga penyakit malaria atau demam malaria. Tapi Cikgu, apakah simptom-simptom bagi penyakit tersebut Cikgu? Ya, bila dah mengalami demam, demam denggi, demam malaria, mestilah ada simptom-simptomnya. Apakah simptom-simptomnya? Dah sebut demam kan? Semestinya mesti mengalami demam. Demam apa ni? Kita cuba tanya murid kita yang ada dalam talian. Saya nampak demam macam apa? dia macam tidur kat katil, rasa sejuk. Tapi kat kepala dia tu ada macam bekas ais ataupun bag ais. Ya. Ini bermakna demam denggi. Ya, okey. Demam denggi. Kita bagus. Okey. Okey, kita bercakap sekarang simptom-simptom demam denggi. Okey, sekarang cikgu nak terangkan simptom-simptom demam denggi. Jika kamu mengalami demam denggi, apakah simptom-simptomnya? Okey, gambar di sini adalah demam. Kalau bubur macam tu memang teruk. Ya, demam panas. Demam panas. Demam panas. Dia mengalami, jika mengalami demam panas, itu antara simptom-simptom dia. Okey, selain pada demam panas, bukan demam panas saja. Okey, apa yang berlaku? Apakah simptom? Simptom yang gambar yang cikgu tunjukkan? Nampak? Macam ni. Macam dia punya kepala tu macam apa tu? Kenapa ni? Malaria. Ini masih lagi demam denggi. Masih lagi kita simptom demam denggi. Jadi simptom-simptom sakit kepala, berdenyut-denyut. Siapa yang jawab tadi? Iman Terima kasih Iman. Okey. Lepas tu ada lagi Sean. Dahlah demam, sakit kepala. Lepas tu ini apa ni? Muntah. Ya. Muntah. Bagus sama ni. Muntah. Kesian. Demam panas. Lepas tu sakit kepala, muntah. Banyak simptom dia. Ada lagi? Ada lagi Sean. Aduh. Birik-birik. Gambar ni. Birik-birik. Ni. Aduh. Birik-birik. Tak dapat lagi tu. Okey, cikgu berlakon lagi. Cirik-birik. Bukan. Aduh, sakitnya. Sakit sendi. Sakit sendi. Bagus dia. Kena tengok gambar ni. Okey. Banyak betul ni simptom-simptom yang berlaku apabila mengalami demam denggi. Ya, betul. Ruang pada kulit. Ni tengok gambar. Ruang pada kulit. Tengok gambar ni. Kulit. Kesiannya. Sampai terkeluar lidah tu. Letih. Ya, letih. Letih. Teruk betul. Mana Sean? Okey, saya letak di sini. Okey. Dan dah berapa simptom dah ni? Dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 simptom dan simptom yang terakhir. Nampak tak? Apakah yang berlaku apabila mengalami demam? Cirik-birik. Denggi. Ya, cirik-birik. Kita balik, Cikgu. Okey. Dia Cik Berik ingatkan dia tersumbat dalam tandas pula. Bukan dia Cik Berik lah. Okey. Ini adalah antara simptom-simptom apabila mengalami demam denggi. Iaitu, kita ulang sekali lagi. Ya, Cikgu. Demam panas, sakit kepala, muntah, sakit sendi. Lagi? Apa lagi ya? Ada yang rasa letih. Letih tak larat. Dan juga cirik-birik. Banyak-banyak. Semuanya. Okey. Ini adalah antara simptom-simptom apabila mengalami demam denggi. Yang tu untuk demam denggi kan, Cikgu? Ya, demam denggi. Tapi untuk kalau demam malaria. Macam mana tu, Cikgu? Demam malaria. Okey, kita tengok. Sama juga dia mengalami demam panas.
dan akan mengalami simptom-simptom sakit kepala. Aduh. Lepas tu muntah. Oh, tidak. Okey. Lagi 3 apa? Agak-agak Lagi you. 3. Saya rasa bukan yang ini, cikgu. Bukan. Oh, bukan. Malaria lain pula. Tapi 3 simptom ni sama. Sama. Ya. Ada yang berbeza sikit lah. Yang ini apa? Okey, ini kalau mengalami demam malaria. Apa yang berlaku pada gambar ni? Nampak? Ruam pada kulit. Macam Abang Syon tadi tergaru-garu kan? Okey. Ruam pada kulit dekat badan kita habis jadi ruam. Dia gatal-gatal badan. Okey, lepas tu. Apa berlaku? Ini apa ni? Ini apa? Ini nampak macam Bengkak paru-paru. Ya, ni paru-paru. Paru-paru bengkak. Bahaya tak? Bahaya tak yang cikgu terangkan tadi boleh membawa maut tu? Memang sangat-sangat bahaya. Okey. Dia menjadi bengkak paru-paru. Dan menggigil. Menggigil. Okey. Bila badan kita menggigil, kita memang rasa tak selesa. Berpunca daripada demam panas. Memanglah menggigil selalunya kan. Kita demam panas dengan sakit kepala, dengan muntah kan, dengan rasa cirit-birit. Memang simptom-simptom ni memang mengganggu kehidupan kita seharian. Memang kita rasa sangat-sangat tak selesa pada tubuh badan. Jadi jika kamu mengalami simptom-simptom seperti ini, mestilah mendapat rawatan di klinik atau hospital. Bila seperti kamu yang cikgu sebutkan rasa tadi, dia boleh membawa maut kan? sebelum maut tu kita bolehlah kita merawat. Tetapi sebelum merawat kita mesti mencegah. Oleh itu cikgu macam kita sebutkan tadi kan, di manakah tempat pembiakan nyamuk ni cikgu? Okey, kita akan belajar. Okey, satu topik lagi. Tempat-tempat pembiakan nyamuk. Okey. Okey, Sean tolong pegang. Ni, okey, tak apa, kita turunkan. Saya letak di belakang. Yang ini pula. Saya letak di depan. Okey, Sean, kamu boleh sebutkan dekat Cikgu Farah? Tempat-tempat pembiakan Cikgu, nyamuk. saya cuba baca ya, cikgu. Okey, bekas bekas jambangan bunga, bekas makanan polistiren, bekas simpanan air, bekas minuman haiwan ternakan, perabot rosak, tayar, kolah air, pasu bunga pun ada ego, botol dan tin, saluran longkang tersumbat. Kena hati-hati. Semua bekas plastik dan juga alas pasu bunga. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, dekat rumah kamu ada tak tempat-tempat pembiakan macam ni? Ada tak? Pasal Mike cakap apa? Okey. Dekat rumah mesti ada kolah, betul tak? Ada kolah air kan? Okey, setengah orang bila mandi, bila mandi dia guna yang air pancut orang panggil tu. Shower air tu kan. Daripada shower kan, bahasa Inggeris. Okey, setengah orang menggunakan kolah air. Jadi, tak salah pun nak guna kolah air tu. Tetapi mesti pastikan kolah air tu bersih dan sentiasa dicuci. Janganlah biar sampai setahun dah naik. Pula macam ni telur-telur ni kan. Itulah yang membawa penyakit demam denggi dan demam malaria ni. Maknanya dia tempat yang ada takungan air lah. Okey. Dan cikgu tahu di rumah kamu mesti ada jambangan bunga yang berisi air. Okey, bagus. Sebab kita nak menghidupkan suasana yang nyaman. Kan kita letak bunga hidup. Tetapi kena pastikan air tu sentiasa ditukar. Dan lagi satu kan Sean, kadang-kadang kita tak sedar di kawasan rumah kita ada pasu bunga yang mak-mak tanam kan. Tetapi bila hujan turun kan, air dia bertakung, betul tak? Ya, betul. Okey, bila bertakung tu kena sentiasa bersihkan. Janganlah asyik nak tanam bunga saja tapi tak jaga. Kalau kita tak kosongkan air bertakung tu, apa yang akan berlaku itu? Itulah yang menyebabkan nyamuk bertelur. Kita kalau boleh tak mau bagi nyamuk
bertelur. Ya, betul. Jangan bagi langsung. Jangan bagi dia can lah. Jangan bagi peluang langsung. Jangan bagi peluang. Okey. Macam contoh, tin-tin kosong bekas minuman kan. Kadang-kadang, okey, ini satu lagi sikap. Bekas minuman, contoh kan, kita beli bekas minuman, kita minum, lepas tu kita buang begitu saja. Kita tak buang dalam tong sampah. Ini antara puncanya berlakunya takungan air yang menyebabkan nyamuk membiak. Okey. Jangan tak tahu. Berlapik rok pinggan pun. Kan kita basuh pinggan kan. Yang ni bukan kita nak bela nyamuk kan, tapi memang kita menggunakan pinggan. Jadi bila lepas kita basuh, kita bilas kan, kita letakkan di rak pinggan. Lepas tu air daripada lepas cuci kan je basah sikit, tapi air tu akan jatuh ke bawah. Menitik. Ke dalam yang bekas tu. Betul. Kena pastikan sentiasa dicuci. Janganlah biar macam tu saja. Benda ni kadang-kadang kita sedar dan tidak sedar. Betul. Kadang-kadang sedar, tak buat sebab malas. Kan? Bila kita tak sedar tu, kita tak ambil tahu. Okey. Talam peti sejuk. Ada juga ke itu? Ya, bawah tu kena cuci juga. Dan nyamuk ni dia suka tempat-tempat yang gelap. Terutama waktu senja. Itu kalau di luar rumah kan. Nyamuk boleh masuk tak dalam rumah? Boleh. Mesti boleh kan? So tempat-tempat ni di dalam talam peti sejuk. Macam tadi yang Abang Sean dah baca. Okey, kolam. Kalau bela ikan, kena juga sentiasa cuci. Jangan asyik nak bela bagi ikan makan saja kan. Dia ada macam pelapis khas yang untuk membersihkan air kan itu. Okay, saya letak di sini. Okey. Dah faham dah semua? Faham tak? Dah. Faham. Okey, ingat tak? Okey, kita nak tanya soalan. Kita dah lebih kurang seminit, Ego. Kita boleh tanya cepat-cepat. Okey, cikgu nak tanya. Okey, siapa nak jawab? Okey, soalannya. Sebutkan cikgu 3 simptom apabila kamu mengalami demam malaria. 3 simptom. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Tu cikgu Syifa. Okey, Syifa dulu. Silakan Syifa. 3 simptom. Cikgu nak 3 simptom. Okey, apabila mengalami demam malaria, apakah simptomnya? Boleh kuat sikit? Tak dengar. Demam panas. Demam panas. Okey, lagi 2. Demam panas. Sakit kepala. Satu lagi. Tak dengar, kuat sikit. Menggigil. Menggigil. Bagus. Maknanya mereka faham? Okey. Sebutkan cikgu 2 tempat pembiakan nyamuk. 2 saja. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak jawab? Okey, Luffy. Bertakung. Pasu bertakung. Lagi? 2. Tempat pembiakan nyamuk. Tayar buruk. Kurang jelas? Tayar buruk. Tayar buruk. Betul. Betul lah. Jawapan yang betul. Terima kasih, Luffy. Luffy. Okey, dan sebelum kita teruskan lagi, saya pula nak pergi cek di kawasan saya ni sama ada air bertakung ke tak. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jom kita pergi tengok, Ibu. Jom. Tahukah anda? Nyamuk yang telah dijangkiti virus di dalam badannya berupaya mengundang jangkitan kepada orang lain sekiranya virus itu disebarkan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Farah. Sebelum ni kita dah pergi dah merata tempat untuk membersihkan tempat pembiakan nyamuk kan, Cikgu? Betul. Kita dah cari tempat dan
bersihkan. Betul. Sekarang giliran adik-adik kita yang ada dalam talian untuk kita nak tanya pula. Apa kita nak tanya, Go? Kita nak tanya langkah pencegahan. Macam mana langkah pencegahan bagi mengelakkan pembiakan nyamuk. Okey, siapa nak jawab? Itu dia. Iman angkat tangan. Okey, Iman dulu. Okey. Kita akan tanya semua orang. Ya. Kalau jangan boleh. risau, ada banyak peluang ya. Okey, Iman. Bagaimana langkah untuk mencegah pembiakan nyamuk? Okey. Tutup bekas yang mengandungi air. Tutup bekas tutup bekas. Betul. Bagus. Tadi kita tak sebut pun. Ya. Itu kita tak sebut tadi. Kita cuma bagi tahu bekas tu kena cuci kan. Ya, Okey, bagus. Apabila ada bekas yang berisi air, bekas simpanan kadang-kadang kita takut air tak ada kan. Jadi kita kena tutup. Supaya nyamuk tu tak boleh dah masuk kan? Betul. Bagus jawapan yang sangat baik. Okey, kita pun, teruskan pula. Amani pun ada angkat tangan. Okey, Amani. Tutup tong sampah. Tutup tong sampah. Betul, kalau sampah banyak, nyamuk datang sebab tempat tu adalah tempat yang kotor. Okey. Okey, siapa seterusnya? lagi? Syifa. Kita silakan. Okey, Syifa. Apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan pembiakan nyamuk? Syifa tak dengar lah. Boleh kuat sikit tak? Tak dapat dengar suara Syifa. Ataupun anda bawa mic ke mulut anda dekat sikit, boleh tak? Okey. Okey, tak apa. Sementara tunggu Syifa. Okey, Syifa boleh buka. Betulkan. Syifa tak pasang mic lah, Syifa. Unmute. Boleh buka mic tak? Ke belum buka lagi? Okey, tak apa. Kita bagi peluang. Kita teruskan dulu. Syifa cuba. Adik Adam. Ya. Adam Fatih. Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan pembiakan nyamuk? Bersihkan bekas tangkungan air. Ya, bersihkan bekas tangkungan air yang cikgu sebut tadi. Kena sentiasa bersih. Jangan asyik nak simpan je air kan tak bersihkan. Okey, seterusnya Aidil Syazwan. Kita hendaklah tanam bekas yang menakung air. Betul, bagus. Ini juga jawapan yang kita tak sebut tadi dan dia sebut. Okey, bekas-bekas yang contohnya macam polistiren kan, dia susah nak dihapuskan kan. Betul, okey, setengah tu kita perlu tanam. Kita perlu tanam supaya tidak berlakunya pembiakan nyamuk. Okey, seterusnya Lutfi belum lagi, cikgu. Lutfi. Okey, Lutfi. Apakah langkah untuk mencegah? Lutfi, tolong pasang mic, tak dengar lah. Tolong buka mic. Okey. Pastikan saliran air atau sentiasa menggalir. Maksud dia jangan biarkan longkang tersumbat. Bagus jawapan yang sangat bagus. Ya, kadang-kadang bila kita setengah orang kan yang tidak bertanggungjawab, dia buang je sampah. Siapa tu? Tak tahu siapa kan. Tu? Kadang-kadang ada orang buat tak mengaku kan. Okey, buang sampah, lepas tu buang. Banyak dah sampah dalam longkang, jadi longkang tersumbat. Air tak boleh mengalir dengan baik. Jadi menjadi tempat pembiakan nyamuk. Okey, kita teruskan dengan adik Syifa pula. Langkah untuk mencegah supaya tiada pembiakan nyamuk ni. Kita tak maulah demam denggi, demam malaria. Okey, silakan Syifa. Alamak, tak dengarlah suara Syifa. Mungkin Syifa cabutkan mic mungkin daripada alat anda boleh guna terus. Daripada telefon tu terus boleh jawab. Ataupun dia tak unmute. Kena buka suara Syifa. Syifa kena tekan butang untuk buka suara. Boleh ke Syifa? Okey, macam ni lah saya tanya soalan yang begitu senang kepada Syifa. Syifa buat macam ni kalau benar. Betul. Okey. Buat macam ni kalau benar dan buat macam ni kalau tidak benar. Okey, soalan ni seperti begini. Adakah anda perlu adakah anda perlu menutup bekas yang mempunyai air untuk mengelakkan pembiakan nyamuk? Benar
atau tidak? Kena tutup. Tunjuk tangan. Benar. Oh, boleh dah cakap. Benar. Okey, kalau boleh cakap kita minta Syifa bagi tahu langkah untuk mencegah pembiakan nyamuk. Okey. Tadi bukan Syifa yang jawab lah, Cikgu. Oh, betul lah. Okey, tak apa Syifa. Terima kasih atas jawapan anda. Okey, Cikgu, sebelum kita berakhir, Cikgu, mungkin kita boleh tanya murid kita yang ada dalam talian, apa yang mereka belajar daripada penerakan kita hari ini? Cikgu nak pilih siapa? Okey, saya nak pilih adik Amani dulu untuk bagi sedikit rumusan. Silakan adik Amani. Apa yang Amani faham tentang pembelajaran kita pada hari ini berkaitan tajuk penyakit bawaan nyamuk? Okey, silakan Amani. Terangkan balik apa yang kamu faham. Kita kena pakai kalau pergi dekat hutan kena pakai lengan panjang. Ya, pandai. Kena pakai baju lengan panjang. Pakai waktu mana tu? Dalam hutan. Okey, ketika berada di dalam hutan, contohlah pergi hiking ke kan. Jadi kena pakai baju lengan panjang supaya tidak digigit nyamuk. Sebab di hutan kan banyak binatang-binatang macam nyamuk ni kan. Okey, kita teruskan. Adik saya pilih Aidil. Adam. Adam. Okey, tak apa. Okey, Adam. Tadi Amani dah jawab. Kita kena pakai baju lengan panjang supaya tidak digigit nyamuk. Okey. Adam, silakan. Cara mencegah pembiakan nyamuk, harus bersihkan halaman rumah kita. Kena sentiasa bersihkan halaman rumah. Betul tak? Kita kena hidup sihat, nak hidup tenang kan? Nampak bersih. Jadi kita kena bersihkan kawasan rumah. Okey, seterusnya. Kita pilih lagi satu lagi, yang terakhir. Lagi seorang. You nak pilih siapa, Syam? Aidil lah, Cikgu. Saya pilih Aidil. Okey, ada Aidil. Silakan Aidil. Kita hendaklah menggunakan bahan sembur serangga. Jawapan yang tepat sekali. Betul. Terlupa pula kita. Ya, bagus jawapan tu. Okay, kita kena sentiasa ada bahan sembur serangga. Ni, macam Abang Sean tadi kan. Larat ke dia nak macam ni saya akan tepuk sampai tangan tu lebam, Cikgu. Sampai tangan lebam kan. Okey, gunalah sembur sembur nyamuk. Sembur serangga. Sembur serangga. Nyamuk tak ada banyak je jenis serangga. Okey. Baiklah, Cikgu, sebelum kita mengakhiri penerbangan kita pada hari ini, mungkin Cikgu pula boleh beri rumusan kepada penerbangan kita. Okey, untuk semua anak-anak murid Cikgu Farah, tak kira di dalam talian ataupun di seluruh dalam TV ni kat Malaysia yang menonton. Okey, ingin Cikgu Farah pesan tentang tajuk kita pada hari ini, penyakit bawaan nyamuk. Okey, tanpa nyamuk, tanpa penyakit. Kena ingat yang tu, simple saja. Tanpa nyamuk, tanpa penyakit. Jadi kamu perlulah sentiasa menjaga kebersihan persekitaran, kebersihan diri supaya tidak dijangkiti demam tadi tu. Demam denggi dan demam malaria. Kalau boleh elakkan. Merawat lagi baik daripada bukan mengelak. Lebih baik daripada merawat. Mengelak. Ataupun kita sebelum berlakunya apa-apa, kita perlu mengelak. Sebelum merawat. Lebih baik mengelak daripada merawat. Betul, Cikgu. Terima kasih, Cikgu, atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga berkaitan dengan demam denggi dan demam malaria. Harap adik-adik dalam talian dan juga di rumah dapat mempelajari atau belajar langkah-langkah untuk mengelakkan dan juga mengurangkan pembiakan nyamuk, nyamuk Aedes, nyamuk tiruk dan semua nyamuk lah. Kalau boleh, sebab dia boleh ataupun dia menjadi pembawa penyakit. Dan juga terima kasih kepada adik kita yang ada dalam talian, iaitu Lukfi, Aidil, Amani, Adam, Iman dan Syifa kerana bersama kita, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Lambai ya. Bye-bye. Jumpa lagi.
TV KPM